Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, berada-berada, sister-sister di Yongko yang ada dekat luar sana itu. So hari ni kita nak sambunglah tempoh hari punya part 1, sejauh mana kemampuan dan juga kekuatan Zoro sebenarnya. So hari ni kita akan sambung sebagai part 2, which is kita akan ceritakan berkenaan kekuatan yang ditunjukkan oleh Zoro ni sepanjang dia berada di kawasan Grand Line, bermula daripada Paradise sampailah New World. Tapi aku rasa aku akan skip lah bahagian Paradise. Kenapa? Sekejap lagi aku akan bagi tahu. So jangan lupa kepada korang yang baru sampai ke channel aku untuk tekan butang subscribe. Kalau merah lagi tekan butang subscribe tu, tekan, jadikan dia warna kelabu supaya lepas ni tak payah tekan dah. Lepas tu jangan lupa untuk tekan yang sebelahnya tu, tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada channel The Yonko setiap kali kita orang upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share our video, our channel kepada kawan-kawan korang, sahabat handai korang, jiran-jiran tetangga, ahli keluarga, sahabat handai, masyarakat semua, supaya diorang boleh tengok video daripada channel The Yonko berkenaan dengan One Piece dan juga berkaitan dengan Marvel. So tanpa kita melengah dan membuang masa yang sudah terbuang sebentar tadi, let's go, kita mulakan part 2 of Zoro. Baik, Zoro sebenarnya sewaktu di Grand Line Paradise, aku boleh katakan sebenarnya peningkatannya tidaklah terlalu mendadak macam yang sewaktu dia berada di New World. Tapi ada beberapa perkara ataupun momen yang aku boleh highlightkan sewaktu dia berada di Paradise, which is yang kita boleh highlightkan di mana dia menunjukkan peningkatan dalam kekuatan dan juga kemampuan beliau. Which is aku rasa dua perkara je aku boleh highlight sebenarnya sepanjang dia berada di Paradise. Nampak macam sikit, tapi sebenarnya memang pendek pun sebenarnya bila kita nak cerita berkenaan dengan keberadaan kumpulan Mugiwara ni sewaktu berada di Paradise. Antara perkara pertama yang aku akan ceritakan berkenaan dengan Zoro ni berkaitan dengan dia sewaktu dia berada di Paradise adalah pertama, sewaktu beliau telah pun mengeluarkan satu teknik beliau yang terkuat, which is yang dipanggil sebagai Ashura. Bukan Ashura Doji yang gemuk itu, tapi Ashura, which is kita boleh tengok dia mempunyai satu teknik di mana dia membuatkan si penentangnya ataupun musuh yang bertarung dengan dia menampakkan diri dia bahawa ada 3 badan pada diri dia, sedangkan ada 1 badan je. Cuma dia ingin menggambarkan kepada pihak lawan dia, which is kekuatan dia mewakili kepada 3 badan yang dia ada sekarang. Dan teknik Ashura ini telah pun ditunjukkan sewaktu dia bertarung dengan Kaku sewaktu di Enies Lobby. The second thing yang aku akan highlightkan berkenaan dengan kekuatan Zoro ni adalah sewaktu dia berjaya menewaskan jasad Ryuma yang telah diisi dengan bayang-bayang Brook sebenarnya pada waktu itu. So apabila Ryuma telah berjaya ditewaskan, pedang Shusui secara sahnya telah pun menjadi milik Zoro sebenarnya, yang pada asalnya adalah milik Ryuma. Dan disebabkan tertewasnya Ryuma di Tri Lebak, dan jasad Ryuma telah pun bersetuju untuk memberi dan menyerahkan pedang Shusui tersebut kepada Zoro. Dan itu sajalah berkenaan dengan peningkatan yang aku boleh katakan berkenaan dengan Zoro ni. Sebab even though dia ada pedang Shusui, tapi aku rasa sebenarnya dia tidak menggunakan sepenuhnya. Sebab yelah, kita tahu keterbatasan kekuatan dia adalah disebabkan dia tidak mempelajari haki lagi sewaktu itu. Dan sehinggalah ke Sabaudi pun dengan kecederaan yang dialaminya sewaktu dia menerima segala kesakitan yang dialami oleh Luffy, menyebabkan dia tak mampu untuk beraksi sewaktu sebelum berlakunya time skip di Sabaudi Island. So itu sajalah yang aku boleh ceritakan berkenaan dengan kekuatan Zoro waktu dia berada di Paradise Grand Line. Baik, kemudian berlakunya time skip di mana semua kumpulan Mugiwara terpisah akibat dek ditampak oleh Bartholomew Kuma. Diorang pun bersepah lah, termasuklah Roronoa Zoro. Dan time skip inilah yang menjadi titik tolak kepada peningkatan 100% buat Roronoa Zoro sebenarnya, selepas ataupun semasa dia dicampakkan ataupun dia diletakkan di sebuah pulau, iaitu Pulau Kuraigana Island, yang di mana di situ adalah tempat tinggalnya rival beliau, matlamat beliau, objektif beliau, iaitu The Greatest Swordman. Di situlah di mana Draco Mihawk tinggal sebenarnya bersama dengan Perona yang juga ditampak oleh Bartholomew Kuma sewaktu di Tri Lebak. Dan kita boleh tengok di sinilah di mana orang kata tu sebagai satu titik pertemuan di mana Zoro mula mengasah kemampuan dan kebolehan dia dengan mempelajari segala teknik-teknik pedang bersama dengan Draco Mihawk, di mana pada waktu inilah dia terpaksa menolak perasaan ego dia, menolak segala perasaan malu semata-mata untuk meminta kepada musuh yang dia nak sangat-sangat kalahkan menjadi guru beliau untuk mengajar beliau menjadi lebih kuat bagi dia menuju ke New World Grand Line selepas ini. So itulah yang berlaku sewaktu time skip, apa yang berlaku terhadap Zoro sebenarnya.
Eiichiro Oda sangat-sangat padu. Lepas dia berlakunya time skip, orang yang pertama yang ditunjukkan adalah Roronoa Zoro, which is the first commander of Mugiwara Pirate, dan dia telah menunjukkan terus kekuatan sebenar Zoro. Bila Zoro salah masuk kapal, dia telah pun dibawa oleh kapal tersebut. Tanpa segan silu dan rasa malunya, beliau telah pun memotong 2 kapal tersebut. Benda ni sama macam apa yang telah dibuat oleh Dracul Mihawk sewaktu di Baratie Arc. Dan gila babe, kau bayangkan Zoro ditunjukkan oleh Oda yang dia semakin menghampiri sebenarnya, ataupun dia dah mula orang kata tu sama taraf dengan dia punya guru, which is Dracul Mihawk. Dan itu memang satu part yang memang cukup orang kata membuka mata kita lah, apa sebenarnya peningkatan Zoro selepas berlakunya time skip. Dan dengan kehilangan mata beliau, dan aku tak tahulah apa yang jadi kat sebelah mata dia. Mungkin ada Rinnegan, mungkin ada Rasengan pula, mungkin ada Sharingan, kita tak tahulah kan, mana tahu tiba-tiba ada pula mata-mata gitu kan. Alright, so apa yang jadi selepas itu, kita tak payah cerita banyak kat Sabaudi Island, kita terus masuk pergi ke Fisherman Island. So dekat Fisherman Island inilah menunjukkan bahawa Zoro dah mulalah dia punya dah tunjuklah dia punya orang kata tu teknik baru dia, 1000 pound apalah slice semua tu kan. Kita boleh tengoklah dia punya kelainan lah, dia punya teknik-teknik tebasan dia semua itu. Dan di sinilah dia berjaya membunuh ataupun berjaya menewaskan Hyozo sebenarnya, salah seorang daripada pirate Horde sebenarnya. Horde ke Horde? Horde punya pirate tu kan, salah seorang tu yang sotong tu kan, sekali libas potong dia punya pedang, sekali libas lagi habis dia, memang rata dia terus semua kan. So aku boleh katakan sebenarnya agak mudah lah bagi Zoro kat Fishman Island ni, macam bukan dia seorang saja, tapi aku boleh katakan seluruh kumpulan Mugiwara untuk menewaskan kumpulan pirate Horde ni pun memang mudah sebenarnya, even though kau bawa berapa ribu pun. So bukan jadi satu tugas yang agak sukar lah bagi kumpulan Mugiwara yang lain bagi menewaskan kumpulan Horde yang memang ramai ni. Alright, so kita teruskan dengan the next arc, which is dekat Pang Hazard. So dekat Pang Hazard punya arc pula, kita boleh tahu bahawa Zoro dia punya musuh, orang kata tu musuh dalam pertarungan kali ni adalah Monet. So Monet ni adalah seorang perempuan yang cantik dengan tubuh badannya telah pun diganti, which is tangan dan juga kaki dia. Tangan diganti dengan kepak dan juga kaki dia diganti dengan burung punya kaki lah. Dan dia merupakan seorang Devil Fruit user yang memakan buah Yuki no Mi. Kalau salah bawah ni ada pembetulan, kalau betul-betul lah cerita dia kan. So Yuki no Mi merupakan dalam bahasa Melayunya adalah buah salji. Pada asalnya pertarungan ini melibatkan antara Zoro dengan Monet saja, tapi tiba-tiba Tashigi telah pun interrupt pertarungan ini, menyebabkan Zoro membiarkan saja Tashigi akhirnya bertarung dengan Monet. Dan pertarungan antara Tashigi dan juga Monet akhirnya telah pun berpihak, orang kata tu kekalahan telah pun menyebelahi kepada Tashigi, which is akhirnya Tashigi telah pun dikokak oleh Monet sebelum Zoro dengan sekali tebasan saja berjaya melumpuhkan, bukan saja mencederakan, tapi melumpuhkan kemampuan Devil Fruit milik Monet, which is Monet dalam Devil Fruit dia punya form dengan form salji dia tak boleh nak bergabung kembali, which is pada waktu ini tanpa penggunaan haki pun Zoro dah boleh buat perkara tersebut. Kat sinilah dah mula orang kata dia ni merupakan pengguna kepada conqueror haki lah, mata dia ada Sharingan lah, so memang power lah kan. So siapa je boleh agak, satu kemampuan yang sangat-sangat rare lah bagi seorang pendekar pedang yang bukan sahaja pengguna Devil Fruit dan juga tak menggunakan sebarang haki, tapi dia boleh buat sampai cantu sekali kepada Monet, which is Monet tak mampu untuk bergabung semula. Dan kita boleh tahu sebenarnya Monet kemungkinan besar mengalami kecederaan dalaman yang sangat-sangat parah. So itulah antara pertarungan yang berlaku sewaktu di Pang Hazard. Dan kita teruskan pula dekat Dressrosa Arc, which is dekat Dressrosa Arc ini musuh ketat ataupun musuh yang terpaksa untuk bertarung dengan Zoro adalah Pika. Pika bukan Pikachu, bukan Pikachu tapi Pika. Dan Pika ni antara salah satu individu yang berjaya membuatkan Zoro ni tertawa disebabkan oleh dia punya suara dia sangat-sangat kelakar lah bagi aku lah. Sampai Luffy pun boleh tergelak terbahak, Zoro pun sampai tak tahan nak gelak kan. So memang power lah Pika ni, sebab dia salah seorang je yang boleh buat Zoro ni gelak selepas daripada time skip. Power. Alright, so pertarungan antara Zoro dan juga Pika telah pun membuka lagi satu lagi kemampuan dan juga kekuatan Zoro sebenarnya sewaktu berada di New World, which is dekat sinilah pertama kali kita diperlihatkan Zoro akhirnya telah pun membuka ataupun menggunakan Buso Shoku Haki beliau, dan beliau telah pun menyalutkan Buso Shoku Haki beliau kepada dia punya pedang. Dan ada sedikit flashback yang menunjukkan di mana Dracul Mihawk melatih Zoro, di mana
Draco Mihawk mengatakan selagi mana dia tak mampu untuk menghitamkan dia punya pedang, di situlah dia tak boleh dapat sake. Pandai sebenarnya Draco Mihawk ni, nak orang kata tu psycho sebenarnya Zoro ni. Kalau tidak, sampai bila pun Zoro tak boleh nak hitamkan dia punya apa tu kan, pedang tu kan. Alright, so pertarungan antara Zoro dan juga Pika ni antara pertarungan yang masih lagi senang sebenarnya. Eiichiro Oda macam tak mengeluarkan sepenuhnya lagi kekuatan yang Zoro ni ada sepanjang dia berlatih bersama-sama dengan Draco Mihawk sebenarnya. Sebab hanya dengan sekali tebasan, walaupun Pika dalam satu saiz yang cukup besar, dia mampu untuk potong dengan sekali lipat saja. Dan kita boleh tengok, walaupun Pika dia menyalutkan satu badan dia dengan haki, full body haki bai. Dan tu pertama kali kita boleh, bukan pertama kali lah, tu adalah kedua kali kita boleh lihat orang mula buat full body haki selepas Vergo. Dan lebih kurang macam Douglas Bullet juga kita boleh tengok kan. Tapi Zoro mampu untuk tebas Pika dengan sekali tebasan juga, which is dengan satu alasan daripada Zoro mengatakan bahawa sekiranya Pika punya haki tu lebih tebal daripada dia punya haki dekat pedang, which is Pika bolehlah lawan dia. Tapi kita boleh tengok, disebabkan Zoro ni mampu untuk menewaskan Pika, maksudnya apa? Maksudnya haki pada Zoro ni pedang tu lebih tebal. So masih lagi senang lah kita boleh katakan pertarungan antara Pika dan juga Zoro ni. Zoro masih lagi, orang kata dalam belum lagi lah dia mengeluarkan sepenuhnya kekuatan dia. Even though kumpulan orang lain yang dekat Dressrosa pun berdarah-darah, Robin yang cuba melindungi Rebecca tu pun berdarah-darah, lepas tu Luffy pun berdarah juga dengan Trafalgar putus tangan. Even though Fleet Commander Luffy macam Bartolomeo tu pun berdarah bertarung dengan dia punya enemy, Totolan punya orang pun ramai berdarah. Tapi Zoro relax, tak ada cala, tak ada berdarah, tak ada satu darah pun terpancut daripada dia punya jari ataupun daripada dia punya kulit. So memang padu lah sebenarnya. Oda sebenarnya macam masih lagi menyembunyikan lagi lah kekuatan penuh Zoro sebenarnya. Dan kita sambung pula pergi ke arc yang seterusnya, which is Zoro tak ada sangat. Zoro tak bertarung langsung, dia tolong pokok je dalam tu. Kemudian dekat Whole Cake Island pun tak ada. Dan akhirnya kita berada di Wano. Alright, dekat Wano merupakan satu arc yang dimana kita boleh tengok Oda macam nak mengeluarkan 100% kekuatan Zoro sebenarnya. Alright, so Oda tak tunggu lama sebab dia tahu peminat-peminat Zoro dah 2 arc dah tak tengok kemampuan Zoro sebenarnya. Bermula daripada Zoro sampailah masuk pergi Whole Cake Island yang Zoro tak join, dan akhirnya terus Oda tunjukkan di mana Zoro pada asalnya dia telah bertemu dengan seseorang pembunuh dan dia telah ditangkap, kemudian dia telah pun diarahkan untuk menjalankan hukuman seppuku terhadap diri beliau sendiri. Dan selepas itu kita boleh tengok kehebatan Zoro, hanya dengan menggunakan pisau kecil disalut haki, dia telah membunuh Magistrate yang dia dapat bau darah pada badan Magistrate tersebut, which dia tahu sebenarnya pada malam tersebut pembunuh itu adalah Magistrate yang berada di hadapan beliau. Bukan tu saja sebenarnya jenayah yang dikatakan oleh Magistrate tu terhadap Zoro. Beliau juga telah mengatakan bahawa Zoro ni merupakan seorang pencuri disebabkan pedang Shusu yang pada asalnya patutnya berada pada kubur Ryuma, tapi sekarang dah ada pada tangan Zoro. Dan ini orang kata tu ramailah orang Wano mula orang kata bersyak sangka pada Zoro ni, mengatakan Zoro ni pencuri, sedangkan Zoro ni dapat selepas bertarung dengan jasad Ryuma tu sendiri kan. So kita boleh tengoklah. Tapi aku nak highlightkan sebenarnya pertarungan di Magistrate punya tempat ni, which is tempat di mana Zoro telah diarahkan untuk menjalankan hukuman seppuku, di mana pertarungan ini antara pertarungannya walaupun dilawan dengan orang-orang biasa, tapi di-animationkan dengan sangat-sangat baik. Toei Animation dengan upgrade punya animation memang melecun lah orang katakan. Memang terbaik lah, dengan warna-warninya memang best lah, dengan sound background dia memang best gila. Aku memang suka sangat dengan orang kata tu first act. Baru first act dia dalam Wano, kita dah boleh dah rasa vibe Wano tu memang best sebenarnya. Tak akan bosan sampai habis Wano ni sebenarnya. Dan aku akan highlight beberapa perkara di Wano sebelum kita terus masuk pergi kat perang Wano yang akan berlaku ataupun yang dah berlaku pun sekarang di dalam komik. Kan, so ada spoiler alert lah sebelum aku meneruskan video ni. Aku akan bagi tahu selepas aku ceritakan sebarang highlight yang aku nak cerita sebentar lagi, aku akan bagi tahu akan ada spoiler alert, which is apa yang berlaku latest dekat komik. Alright, so the first thing yang aku akan highlightkan adalah berkenaan dengan pertarungan antara Zoro menentang Killer. So dekat sini kita boleh tengok lah dia punya kekuatan sangat-sangat hebat. Killer tu macam level-level bawahan dia je sebenarnya kalau kita nak kata kan sebenarnya kan. Walaupun Killer tu boleh dikatakan kuat, tapi tidaklah setanding Zoro sebenarnya. Dan di sinilah detik pertama kalinya
selepas time skip, Zoro tak pernah berdarah walau seinci pun, dan ini adalah pendarahan yang pertama terkeluar daripada tubuh badannya apabila dia dicocok oleh pedang ataupun sabit si killer tu sebenarnya. Dengan muka yang menyeringai, dia cabut, dia gigit, dan akhirnya dia melancarkan serangan terhadap killer dengan sangat-sangat mudah. Hanya sekali tebasan saja, killer rebah di situ, tapi tak matilah kan. So the second thing yang aku akan highlightkan adalah berkenaan dengan apabila Zoro mendapatkan pedang Enma milik Hiyori yang telah diwariskan oleh Kozuki Oden terhadap Hiyori. So Hiyori telah deal dengan Zoro, sekiranya Zoro menyerahkan kembali pedang Shusui tersebut kepada negeri Wano, so Zoro akan diberikan pedang baru, which is pedang Enma. Pedang Enma bukan pedang biasa-biasa guys. Pedang Enma ini adalah satu pedang yang sangat-sangat liar. Dia boleh sedut haki dan juga tenaga kau. Kau tengok, bila Zoro cuba untuk pegang, dia terus sedut tangan Zoro, kecut kering macam aku punya tangan. Tapi Zoro, aku rasa dia memang antara salah satu individu yang sangat-sangat terlatih selepas daripada dia berguru dengan Draco Mihawk. Dengan mudah, dia berjaya sedut balik haki dia daripada pedang Enma tersebut. Kau boleh nampak tak? Kalau orang biasa pegang pedang Enma tu, memang habis baik. Bukan tangan je, habis satu badan kecut sebenarnya. Tapi Zoro, tangan je, tapi dia boleh balas balik. Power. OP. Dan kemudian, orang suruh potong pokok, bukan potong tebing. Dia pergi potong tebing dah, kenapa? Alright, so kita teruskan dekat perang di Wano. Ni antara perkara yang best aku akan cerita kat korang. So spoiler alert kepada korang yang tak baca manga, tapi kalau korang nak tengok video ni, apa salahnya kan menambah view. Alright, so perang di Wano telah pun bermula, dan apa yang telah berlaku di atas bumbung Onigashima adalah pertarungan, melibatkan pertarungan antara 5 orang Worst Generation menentang 2 orang Yonko selepas tertewasnya Red Scabbard dengan Yonko Kaido. So dekat sini kita boleh tengok lagi peningkatan kekuatan Zoro sebenarnya. Alright, so first thing yang Zoro berjaya lakukan di atas bumbung Onigashima adalah melancarkan serangan bersama-sama dengan killer sebenarnya. Tapi serangan tersebut tidaklah terlalu kuat disebabkan serangan tersebut tak memberikan apa-apa luka dan juga kesan terhadap Yonko Kaido, which is dia sendiri sedar, dan dia mengatakan sendiri bahawa dia tak menggunakan lagi sepenuhnya kekuatan pedang Enma tersebut. Dan selepas itu kita boleh lihat kemampuan Zoro, which is dia telah meniru Fire Fox style milik Kinemon sebenarnya dengan memotong flame breath daripada Yonko Kaido yang dah bertukar menjadi form naga dia. Dan apabila Kaido cuba untuk menyerang Luffy, Zoro telah pun interrupt dengan menghalang, dengan membelah api yang disemburkan oleh mulut Kaido tersebut sebelum dia cuba untuk menebas Kaido dengan hanya menggunakan satu pedang, which is pedang Enma, sebelum di mana Yonko Big Mom sendiri nampak dengan gusarnya mengarahkan warning kepada Yonko Kaido untuk mengelak daripada serangan yang akan dilancarkan oleh Zoro. Dekat sini aku nak highlightkan kepada korang, dekat East Blue, which is dekat part 1 aku ada cerita sebelum ni, kita boleh tengok di mana pirate-pirate biasa dulu memang takut dengan Zoro, tapi sekarang kita boleh tengok apa yang dia boleh buat. Dia berjaya menakutkan, menggusarkan, mengkhawatirkan Yonko bukan satu-satunya individu yang boleh dipandang rendah. Tapi kita boleh tengok dekat sini, even Yonko Big Mom bila nampak Zoro angkat pedang, baru angkat satu pedang je, baru satu pedang, Yonko Big Mom dengan berpeluh-peluh mengarahkan kepada Yonko Kaido untuk mengelak serangan tersebut. Dan kita boleh tengok efek daripada serangan tersebut. Satu belah tanduk daripada bumbung Onigashima ataupun tengkorak Onigashima tersebut telah pun patah. Wow, mind blown siap sebenarnya. Apa pertarungan kali ni memang gila-gila mind blown. Kalau korang baca pun korang akan rasa macam Zoro akhirnya memang dia menyelah gila lah dekat Wano ni. Sebelum babak berbalas-balas serangan antara Yonko Kaido dengan Zoro berlaku, di mana Zoro membalas Tatsumaki, Kaido pun membalas Tatsumaki, dan sebelum di mana Zoro telah pun terkena serangan indera daripada Yonko Big Mom merebahkan beliau. Dan sekarang ini, dan itu sajalah daripada aku sebenarnya berkenaan dengan kekuatan Zoro, sebab pertarungan melibatkan Zoro di Wano pun ataupun di Onigashima pun sampai situ saja sebenarnya. So aku rasa sampai situ sajalah sebenarnya apa yang aku rasa berkenaan dengan kekuatan Zoro sepanjang beliau berlayar bersama-sama dengan Mugiwara Pirate ni sebenarnya. So guys, sampai situ sajalah kita punya penerangan berkenaan dengan sejauh manalah kekuatan dan juga kemampuan Zoro, Roronoa Zoro ni sebenarnya. So apa yang aku boleh katakan berkenaan dengan Zoro ni, atau apa yang aku boleh concludekan berkenaan dengan kekuatan Zoro sewaktu beliau berada di New World, ataupun aku boleh katakan apa yang aku boleh conclude dah daripada seluruh perjalanan beliau bersama dengan Mugiwara Pirate, ataupun sebelum tu dia jadi Pirate Hunter pun, aku boleh katakan Zoro ni is another person yang sangat-sangat berbahaya. Dan kalau dibiarkan dia menjadi lebih kuat,
dia akan jadi lebih bahaya daripada orang yang lebih bahaya daripada dia. Faham tak? Kalau Yonko Kaido ke, kalau Yonko ni dalam satu taraf yang berbahaya, aku rasa Zoro boleh mencapai satu tahap yang sangat-sangat lebih daripada tu sebenarnya. Sebab yalah, Zoro ni memang ada person yang walaupun tanpa Devil Fruit, dia boleh improve diri dia dalam satu orang kata tu satu bentuk yang berlainan daripada orang lain. So Zoro ni memang salah satu kekuatan yang ada dalam kumpulan Mugiwara ni lah, selain daripada Luffy dan juga Sanji. So itu saja daripada aku sebenarnya, daripada channel Dionko. So aku harap korang semua sihat-sihat kat luar sana. Janganlah orang kata tu berada di tempat-tempat yang sesak, jaga SOP semua, sebab kita dah nak raya ni kan, kita dah nak ada bazar, so jagalah SOP kan. So itu sahaja daripada channel Dionko. So thank you guys kepada korang yang dah tengok video kita pada kali ini. Teruskan support kita orang sampailah kita orang dapat 1000 subscriber pada tahun ini, insya-Allah. Dengan bantuan korang, dengan support daripada korang, tak ada apa yang mustahil guys. So itu sahaja daripada channel Dionko pada kali ini. See you guys in the next video. Salam daripada Dionko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.